Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita semua kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya jua kita dapat berjumpa pada kali ini, di mana pada kali ini saya akan berkongsi tentang satu tajuk, iaitu Aidilfitri kembali kepada fitrah. Setelah hampir sebulan kita ini berpuasa, minggu hadapan umat Islam akan merayakan Aidilfitri sebagai tanda kemenangan kita ini. Ibadah puasa di bulan Ramadan diibaratkan sebagai satu madrasah ataupun sekolah yang mendidik jiwa umat Islam sepanjang sebulan kita ni berpuasa. Bukan saja sebenarnya puasa ni menahan lapar dahaga, malah juga ia mengekang ataupun mengawal hawa nafsu daripada merajai jiwa kita ni. Disiplin yang dipupuk oleh madrasah Ramadan ini begitu kuat kerana umat Islam bukan hanya berpuasa di halayak ramai ataupun di hadapan orang awam sahaja, tetapi juga bila bersendirian. Inilah sebenarnya kejayaan yang dimaksudkan, kejayaan Islam mendidik pribadi mulia dan amanah. Kemudian lagi kita lihat manifestasi kemudian Ramadan ini dapat dilihat daripada sudut amalan umat Islam itu sendiri. Sebagai contoh, amalan-amalan seperti solat tarawih, amalan seperti bertadarus, membaca Al-Quran, bersedekah dan banyak lagi. Walaupun hakikatnya kita tahu pada masa ini kita ini sebenarnya masih lagi dibelenggu oleh pandemik COVID-19 ini. Walaupun amalan ini dikawal hingga macam sebelum pandemik COVID-19, ada SOP yang perlu kita dipatuhi, tapi ia sudah pasti tidak akan mengurangkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi yang merayakan Aidilfitri tanpa orang tersayang, perayaan ini masih sebenarnya tetap diteruskan, memandangkan ia adalah tuntutan hukum syarak. Namun sudah tentulah kita faham kehibaan di jiwa dan dapat dielakkan semasa menyambut Aidilfitri ini. Tidak kurang hibah juga bagi mereka yang hingga pulang berjumpa dengan keluarga, seperti yang kita tahu hingga ada yang pulang berjumpa dengan keluarga dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pula dari segi bahasanya, Aidilfitri ini maksudnya kembali kepada fitrah. Apa yang dimaksudkan dengan kembali kepada fitrah ini? Kita ni sebenarnya kembali kepada fitrah, iaitu suci dan bebas daripada dosa. Namun hakikatnya kalau kita lihat pada hari ini ramai juga kita yang dicundang dan ini gagal mendapat pengiktirafan daripada madrasah Ramadan ini. Bila mereka kembali kepada fitrah, iaitu sikap negatif yang diamalkan sebelum Ramadan, inilah yang buatkan kita ni gagalnya untuk mendapat pengiktirafan daripada madrasah Ramadan, sebab kita ni kembali kepada yang sebelum ini. Maksudnya kepada sifat-sifat negatif sebelum Ramadan. Orang-orang ini kembali kepada kehidupan yang penuh dosa. Umpamanya menindas golongan lemah, makan makanan yang tidak tentu halalnya, dan dari sumber yang diragukan. Golongan ini adalah golongan yang sangat rugi. Kenapa rugi? Kerana tidak mengambil iktibar daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengambil keberkatan Ramadan ini. Pada hari kemenangan ini nanti, jangan juga dilupakan golongan yang tidak bernasib baik. Selalu kita melihatnya orang ramai bersedekah dan sebagainya, menyungkaikan. Semangat persaudaraan Islam mesti diutamakan di samping mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Golongan kurang bernasib baik ini juga berhak merayakan Aidilfitri seadanya. Aidilfitri ini bukannya semata-matanya satu adatnya, tetapi ia lebih kepada ibadah, berasaskan sumber hukum yang jelas. Oleh kerana ia merupakan satu ibadah, hari besar ini wajar ataupun mestilah kita ni penuhi dengan ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bukan hanya ziarah menterahi, tetapi juga yang lebih penting adalah mengeratkan silaturahim. Bukan hanya kita ni bertanya khabar, tapi juga jangan lupa untuk sentiasa menegakkan syiar dan dakwah Islamiah. Dan juga pemborosan dan pembaziran semata-mata
mesti kita ni elakkan ya bagi kita ni menyambut Aidilfitri ini, sebab ia adalah tergelincir daripada maksud Aidilfitri itu sendiri. Islam menggalakkan supaya kita ni umatnya merayakan hari kemenangan ini, tetapi sukatannya, kadarnya indah menjurus atau indah mengarah kepada pembaziran. Dan sudah tentunya adakah langkah baiknya ya kalau duit berlebihan ini digunakan bagi manfaat perjuangan Islam ataupun membantu golongan yang lebih memerlukan. Dan berbalik kepada Ramadan tahun ini, terlalu banyak dugaan. Kenapa banyak dugaan? Lain lagi dengan isu SOP COVID-19 membuatkan kita ni payah sedikit bergerak daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan juga, kalau kita ni lihat, manusia ni sememangnya dilahirkan sebagai seorang yang suci dari segala dosa. Namun, bila bertambah usia, artinya bila bertambah usia ni dari kita ni damit sampai kita ni basah sampai kita ni dewasa, semua ujian ini sebenarnya boleh mencemarkan fitrah pada asalnya ya, khususnya bila seorang itu ia sampai sudah kepada peringkat untuk wajib menunaikan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Inilah jua sebenarnya antara makna takwa ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kalau kita tahu bahawa asal kejadian manusia ni secara fitrah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis baginda yang bermaksud setiap anak kecil yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, yakni suci dan bersih. Maka kedua ibu bapanya lah yang mencorakkannya, sama ada yang menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila manusia melalui kehidupan, maka sudah tentunya setiap hari ini sebenarnya akan meninggalkannya kesan, meninggalkan titik hitam dalam hatinya, mencemarkan kesucian hati yang asalnya kalau secara fitrahnya dia belang terdorong untuk membuat dosanya, tapi ingatilah titik-titik hitam yang akan menjadikan hati itu gelapnya. Indah mau melihatkan kebenaran, indah mau melihat kebenaran, indah sensitif dengan kejahatan dan keburukan, dan akhirnya berlakulah dosa yang dilakukan oleh manusia menyebabkan manusia ini terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik. Sebab itu kita ni boleh dikatakan ya puasa ataupun Ramadan ini sudah diset oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dengan mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, bulan yang diberkati ini. Bukan saja manusia menumpukan kepada ibadah puasa semata-mata, tapi sebenarnya setiap orang Islam akan menggandakan segala jenis amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja mempertingkatkan kualiti ibadahnya, tetapi juga meningkatkan ibadah puasa atau kualiti ibadah puasa, apalagi khususnya ibadah puasa, solat dan juga ibadah-ibadah utama yang lain yang terkandung dalam rukun Islam. Begitu juga ibadah lain. Kalau kita lihat bersedekah, buat kebaikan kepada orang lain, ia jadi macam ibaratnya dalam bulan Ramadan ini bersedekah, menolong, membuat kebaikan kepada orang lain ini kira agenda besar lah ya kalau dalam Ramadan. Sebab ini kebanyakannya dibuat dalam bulan Ramadan. Dengan melaksanakan ibadah-ibadah ini dengan penuh kualiti, dengan penuh keikhlasan serta penuh keimanan dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentunya akan menghasilkan satu impak yang besar kepada seseorang itu. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikannya pengampunan kepada dosa apabila ia dilakukan dengan secara sempurna. Inilah hikmah takwa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang memerintahkan supaya kita ini berpuasa, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Berdasarkan ayat ini jelas arah kata ini ditegaskan bahawa matlamat puasa ini sendiri sebenarnya adalah mencapai nilai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencapai tahap tertinggi dalam ibadah puasa, sesuatu yang mesti diletakkan sebagai kita punya targetnya, sebagai kita punya sasaran utama bagi setiap orang yang berpuasa. Dan kalau kita lihat menurut Imam Ghazali rahimahullah, puasa ini terbahagi kepada 3 tahap. Tahap yang paling asas, puasa awam, ialah berpuasa
dengan hanya tidak makan, tidak minum, serta meninggalkan hubungan suami isteri pada siang hari pada bulan Ramadan. Itu tingkat yang pertama, iaitu tahap yang biasanya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap yang khususnya, iaitu apabila seorang itu mampu melakukan perkara yang asas tadi itu, ia meninggalkan makan dan minum, meninggalkan hubungan suami isteri, di samping juga menjaga, ditambahnya, di samping juga menjaga seluruh anggota daripada melakukan perkara yang berdosa semasa berpuasa ini. Dan manakala tahap tertinggi adalah apabila seorang itu berjaya menjaga hati, berjaya mengawal hawa nafsu daripada memikirkan atau mendorong melakukan perkara yang boleh membawa kepada dosa. Artinya, puasa ini bukan hanya semata-mata berpuasa fisikalnya, luaran kita ini, ataupun jasmani kita ini, tapi juga puasa secara spiritual, secara rohani, secara yang indah nampak. Bahkan sebenarnya inilah matlamat yang utama yang dikehendaki daripada tarbiyah ataupun pendidikan yang kita ni dapat daripada ibadah puasa ini. Jangka masa kita ni sebulan ini, sebulan penuh ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah tentu cukup untuk mengembalikan seseorang yang banyak berdosa kepada Allah kepada fitrah yang suci dan murni. Di sini kita melihat juga digambarkan oleh Rasulullah melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, siapa berpuasa Ramadan mendirikan solat malamnya dengan penuh iman dan harapan ganjaran pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan keluar daripada Ramadan sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Sebab itu kata ni, hendaklah sentiasa merebut peluang semasa dalam bulan Ramadan yang mulia ini dengan melakukan ibadah puasa serta memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa. Tidak dinafikan setiap orang yang melakukan dosa, bukan hanya dosa kecil ataupun dosa besar, kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah maksum, terpelihara. Sebab itu tuntutan bertaubat ini memang sesuai dengan kita ni mendapati masalah, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Allah menganjurkan supaya kita ni sentiasa bertaubat daripada dosa. Dosa-dosa yang kecil ini boleh dihapuskannya dengan melakukan kebaikan. Segala hasanah ataupun kebaikan yang dijalankan di bulan Ramadan ini sudah pastinya akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Inilah yang kita ni maksudkannya, kembali kepada fitrah. Bila manusia itu sudah keluar suci, bersih daripada dosa-dosa besar, di samping sudah tiada dosa kecil, maka sebenarnya kita ni sudah kembali kepada fitrah. Dalam keghairahan kita ni meraihkan Aidilfitri, sudah tentunya atau sewajarnya kita ni merenung, apakah kita ni akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Apakah kita ni akan dapat peluang untuk merasai lagi pengalaman Ramadan pada masa akan datang? Dan lagi persoalan kita ni, apakah pula persiapan kita ni untuk menemui Tuhan yang mencipta kita ni? Kerana dah tentunya Ramadan ini sudah pasti kita ni rindui, dan kita ni menunggu lagi Ramadan yang akan datang. Tiada janji yang pasti kita ni akan bertemunya lagi. Segala-galanya terserah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhirnya qulu qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.